pada cikgu bahawa tekanan ini dia jadi ini tidak melibatkan vektor dan skala sebab dia kata tekanan dia punya arah ialah semua arah. Itu penerangan dia kepada cikgu lah So kamu yang belajar fizik tu cuba fahamkanlah. Dia kata sebab tekanan arah dia ada skala tapi dia punya arah melibatkan semua arah. Dia tak macam kalau kita kata kita katakan halaju, kita akan kata bergerak ke utara, bergerak ke selatan, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Kalau tekanan dia kepada semua arah. So itu sebabnya dia jadi kumpulan ketiga. Itu yang penerangan daripada cikgu fizik itulah kamu cuba faham sendirilah cikgu fizik cikgu sudah habis lah, tak ingat langsung lah. Okay, so kita pergi kepada penerangan yang seterusnya iaitu berapa jenis vektor yang kamu kena faham Okay, pertama ialah vektor sifar. Okay, penerangan dia ialah vektor sifar ialah vektor itu magnitude dia sifar. Okay, dia tidak ada magnitude lah, bukan tidak ada magnitude. Magnitude dia ialah kosong. So bila magnitude dia ialah kosong, kalau cikgu wakilkan dengan garis, dia merupakan satu titik aja sebab dia tak ada magnitude. Tak ada panjang. So titik aja. So bila dia ialah magnitude dia sifar, kita akan kata kita tak dapat tentukan arah dia lah. Macam kalau cikgu bagi satu titik, macam kita nak tentukan arah. Kalau cikgu bagi satu garis, kamu boleh kata cikgu ke atas ataupun kamu boleh kata cikgu ke bawah. Tapi bila cikgu bagi satu titik, dia tak ada arah. Kita tak boleh tentukan arah dia. So bila keadaan ini, kita kata dia ialah vektor sifar. Sebenarnya dalam kehidupan kita banyak melibatkan kerja vektor sifar. Banyak melibatkan. Contohnya, atlet yang lari acara 400 meter. 400 meter, ya. Bila lari 400 meter, kita lari lorong tu satu pusingan lengkap kan? Tempat mula dengan tempat akhir adalah sama. So kita akan kata sebenarnya untuk acara 400 meter dia ialah vektor sifar. Sebab awak berhenti balik kepada tempat yang sama. Ataupun kita sendiri. Pukul 4 kamu berada di mana? Pukul 4 pagi. Kamu di atas katil kamu kan? Nanti pukul 4 besok pagi kamu di mana? Atas katil juga kan? So, dalam 24 jam sebenarnya kamu bergerak ke banyak tempat. Tapi bila cikgu sebut vektor yang dilakukan oleh kamu sepanjang 24 jam ini ialah vektor sifar. Sebab kamu balik kepada tempat yang asal. Magnitude kamu ialah sifar. So itu maksudnya vektor sifar, magnitude dia sifar. So ataupun kita akan nampak kita balik kepada kedudukan asalnya semula. Kedua ialah bila kita ada dua vektor, sebenarnya semalam kita banyak tengok bila kita ada dua vektor, jika dua vektor itu magnitude dan arah yang adalah sama, kita akan kata itu ialah dua vektor yang sama. Di mana semalam kita sebenarnya banyak tengok soalan jenis ini. Contohnya kalau cikgu bagi satu segi empat tepat. Cikgu bagi kamu satu segi empat tepat. So katakan ini ialah A, ini ialah B, ini ialah C, ini ialah D. Semalam kita tengok kan vektor AB. Katakan ini 2 cm katakan ini 2 cm, ini 5 cm. Vektor AB di sini. Mana lagi satu vektor di mana magnitude dia 2 cm dan arah dia juga ke atas? DC. DC. So kita akan kata vektor AB dan vektor DC adalah vektor yang sama. Itu maksudnya lah. Dan bila dia adalah vektor yang sama, kamu boleh buat sama dengan. Jadi satu persamaan.
So kalau melibatkan huruf besar, biasanya bila kita buat sama dengan pun kita tidak boleh buat apa-apa. Tapi bila melibatkan huruf kecil, kita boleh buat sedikit pengiraan lah. Tapi cikgu tak boleh terangkan di sini lagi. Kita akan belajar besok lah. Hari ini cikgu tak boleh sampai situ. Kamu tak faham lagi. Okay? So hanya kamu pernah faham bila dua vektor ini adalah vektor yang sama, dari segi matematik kita boleh samakan mereka. Okay? Bila kita samakan mereka ini, kalau jenis yang huruf besar ini kita sebenarnya tak boleh buat apa-apa lah setakat itu dua vektor yang sama. Tapi kalau kita sekarang punya pengiraan ialah jenis huruf kecil punya, kita sebenarnya ada pengiraan yang boleh dilakukan. Okay, mungkin cikgu bagi satu yang senang. Macam mana? Okay, cikgu kata okay, vektor AB bukan gambar aja ini, soalan baru cikgu kata diberi bahawa vektor PQ ialah 3A dan vektor RS ialah KA. Okay. Jika PQ dan RS ialah vektor yang sama. Okay. Nyatakan nilai K. Itu contoh soalan ni Tapi ini terlalu simple lah. Biasanya tak keluar dalam exam. Kecuali dia keluar sebagai soalan konsep Jadi cikgu bagi satu PQ ialah 3A. RS ialah KA. Lepas tu cikgu kata PQ dan RS ialah vektor yang sama. Maksudnya PQ sama dengan vektor RS. Cikgu tanya apakah nilai K. Kalau sekarang kamu wakilkan vektor ini dengan huruf besar, so kita tulis PQ sama dengan RS, sebenarnya kita tak boleh buat apa-apa pengiraan. Tapi kalau sekarang kita tak mau gunakan yang bahagian vektor besar punya, huruf besar punya, kita gunakan huruf kecil punya, kita akan tulis 3A sama dengan KA. So kalau 3A sama dengan KA, apakah nilai K? 3. 3. Macam itu sajalah. Tapi kecuali soalan konsep lah, baru dia mungkin urutannya macam ni. Kalau tidak, biasanya dia akan bagi jenis vektor yang lebih rumit di sini. Ataupun mungkin kamu kena buat sesuatu, baru dapat vektor ini. Tapi lepas tu dia akan uji konsep ini. Kalau itu ialah vektor yang sama, apakah nilai K tersebut? Okay? Tapi lepas ini baru kita akan nampak lah. Okay? So itu maksudnya vektor yang sama. Okay? Arah dan magnitude dua-dua sama. Okay, apa dia? Sudah? Okay, seterusnya ialah vektor negatif. Okay, satu vektor adalah negatif kepada vektor yang satu lagi jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama tapi arah yang bertentangan. Okay, magnitude yang sama tapi arah yang bertentangan. Okay, sebagai contoh kita tengok gambar aja ini balik. Okay, vektor AB. Vektor AB kita tahu 2 cm magnitude dia dan arah dia ke atas. So kalau kita nak cari vektor negatif magnitude dia sama, juga 2 cm. Tapi kali ini arah dia ke bawah sebab arah dia bertentangan. So cuba bagi saya satu contoh vektor yang ada 2 cm magnitude dan arah ke bawah. CD. Okay, CD. Ada cadangan lain selain daripada CD? BA. 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 Ya, BA. Okay, boleh? So, kita akan kata vektor CD dengan vektor BA ni, dia ialah vektor negatif kepada vektor AB. Sebab mereka mempunyai magnitude yang sama, tapi arah yang songsang. Okay. Dan apa yang cikgu nak highlight ialah ini. Vektor ini dengan vektor ini. Apa yang kamu nampak? AB, BA. Susunan dia terbalik kan? Titik awal dengan titik terminal dia terbalik.
Okay? Teacher, orang nak masuk. Oh, ada orang nak masuk. Sorry. Okay. Okay, so kita balik ke sini ya. Kalau kamu tengok AB dan BA ni, dia punya, tadi kita kata dia ialah vektor yang negatif sebab mereka mempunyai magnitude yang sama tapi arah dia songsang. Okay? Satu ke atas, songsang ataupun pertentangan. Satu ke atas, satu ke bawah. Okay, dari segi huruf itu kamu nampak, dia titik awal dengan titik terminal dia kita terbalikkan. Okay, so dengan kata lain, kalau cikgu sekarang tak bagi gambar raja kepada kamu, cikgu bagi saja. Cikgu bagi saja vektor PQ. Kamu boleh automatik tahu QP ialah vektor negatif dia. Boleh tak? Sebab kalau kamu tengok kalau kita sambungkan titik P dan titik Q, tak kisahlah you sambung P ke Q ataupun you sambung Q ke P, magnitude dia mesti sama kan? Sebab kita memang sambung dua titik yang sama, PQ, QP. Hanya sekarang dari P ke Q ke dari Q ke P, magnitude dia mesti sama. Tapi arah dia berbeza lah, satu P ke Q, satu Q ke P. So kita akan tahu. Terus tak payah tengok gambar raja pun. Bila benda ini diwakilkan dengan huruf besar, kita auto tahu PQ, QP. Mereka ialah vektor negatif adalah satu sama lain. Tapi kalau sekarang cikgu bagi PQ, lepas tu cikgu bagi RS, kita tak akan tahu ini ialah vektor negatif ataupun tidak kecuali ada gambar raja untuk kita rujuk. So sebagai contoh tadi kita kata vektor AB dia ada dua vektor negatif. Satu ialah vektor CD, satu ialah vektor BA. Okay. Kita tahu CD ini ialah vektor negatif sebab ada gambar raja. Sebab cikgu nampak di sini. C pergi D, juga 2 cm. Arah ke bawah. So dia ialah vektor negatif kepada AB. Kalau sekarang cikgu tidak pekarkan gambar raja ini, sebenarnya jadi question mark kepada kita lah. Kita tak akan tahu CD ini vektor negatif ataupun tidak. Tapi vektor BA, tak payah ada gambar raja pun kita tahu. Tak payah ada gambar raja kita pun tahu. Asalkan sekarang sesuatu vektor, bila dia diwakilkan dengan huruf besar, contoh macam tadi lah, cikgu bagi awak PQ. Diwakilkan dengan huruf besar. Kita auto saja, tak payah tengok gambar raja, kita tahu. Bila saya tulis dua huruf ini secara terbalik, PQ, cikgu tulis QP, maka terus yang saya tulis ini ialah vektor negatif dia. Ya, boleh ya? Ini sebenarnya tak ada pengiraan, dia lebih kepada penerangan lah. Okay? So, bila cikgu ada, tadi kita ada, kejap, mana mouse saya. Okay, katakan cikgu bagi RS. So, apakah vektor negatif dia? SR. SR. Okay. Ialah SR. Okay. RS dengan SR, magnitude dia sama. Arah dia tentang. So, soalan seterusnya saya, RS dengan SR ini vektor sama ataupun tidak? Tak. Boleh tak cakap mereka adalah sama dengan? Tak. Tak. Kenapa tak boleh? Mereka magnitude sama? Arah bertentangan. Sebab arah dia bertentangan. Dan untuk terbalikkan arah dia, so cara kita buat ialah kita tulis macam ini. So dengan kata lain, kalau sekarang ada orang tulis kepada kita vektor AB sama dengan negatif CD.
kita akan tahu AB dan CD ini sebenarnya mereka ialah vektor negatif antara satu sama lain. Maksud saya lah, AB ialah vektor negatif bagi CD. CD ialah vektor negatif bagi AB. Boleh? Sebab bila cikgu tulis benda ini, bila cikgu tulis benda ini, negatif ini memberitahu saya mereka mempunyai arah yang bertentangan. RS, SA, arah pertentangan. Kejap. Bila kamu nampak negatif ini, kamu akan tahulah dua vektor kiri kanan tu mereka mempunyai arah yang bertentangan. Lepas tu kalau kamu tengok ini, semalam kita belajarkan darat dengan K. Ingat tak? Ini sebenarnya datang daripada konsep itu. Darat dengan K, ini maksudnya satu. Bila kita tak nampak nombor, itu maksudnya satu. So, maksudnya mereka mempunyai panjang yang sama. Negatif membawa masuk mereka mempunyai arah yang bertentangan. So, bila orang bagi kita AB sama dengan negatif CD, auto kita akan tahu AB dan CD itu dia ialah vektor negatif antara satu sama lain. Okay, kalau sekarang cikgu tulis ST sama dengan 2KH. Soalan saya, ST dan KH ini vektor sama tak? Halo? ST dan KH ini adalah vektor sama ataupun tidak? Tak. Kenapa? Okey, tak. Betul. Kenapa? Magnitude tak sama. Sebab magnitude dia tak sama. Di mana kalau kita tengok ST punya magnitude ialah 2 kali ganda daripada KH. Magnitude mereka tak sama. Bagaimana dengan arah mereka? Sama. Arah sama. Okay? So ST dan TH ini bukan vektor sama, alasannya ialah magnitude mereka tak sama. Magnitude mereka tak sama. Mereka punya arah tak ada masalah, tapi magnitude mereka tak sama. Boleh ya? Okey, kalau cikgu bubuh negatif di sini, adakah ST sama dengan KH? Tak. Tak, lagi teruk dah keadaan kan. Magnitude pun sudah jadi 2 kali ganda dan arah dia pertentangan. Okey. Boleh tak cikgu kata ST dan KH ini ialah vektor negatif? Tak. Kenapa tak boleh di arah pertentangan? Dua-dua huruf yang beza. Dua-dua huruf. Tak apa. Macam tadi cikgu kata kalau macam ini cikgu boleh kata AB dengan CD itu ialah vektor negatif. Sebab cikgu sudah tulis sama dengan di situ. Bukan sebab huruf dia berbeza. Sebab Tak tahu. sorry, apa dia? Tak tahu. Tadi kan kamu kata ST dengan KH, bila cikgu bubuh negatif 2, okey, ini maksudnya arah dia tentang. Okey? Bila arah tentang dia macam memenuhi syarat untuk vektor negatif kan? Tapi masalah nombor ini ialah 2. Bila nombor ini 2, maksudnya 2 kali ganda daripada KH. 2 kali ganda bagi KH baru ST. So magnitude mereka tak sama. Magnitude tak sama, arah tentang kita tak panggil dia sebagai vektor negatif. Vektor negatif mesti arah tentang magnitude sama. Boleh? Okay? So setiap kali bila kamu bincang tentang vektor, 2 komponen kena fikir magnitude dia macam mana, arah dia macam mana. Macam tadi cikgu mula dengan ST sama dengan 2KH kan. Waktu itu cikgu tanya kamu ini magnitude sama ataupun tidak. Kamu kata tak sama. Tak sama kali ini ialah sebab magnitude dia tak sama. Arah dia tak ada masalah. Arah dia okey.
Dia masalah pada magnitude dia. Okay. Bila cikgu bubuh negatif, magnitude pun sudah jadi tak sama, arah pun jadi tak sama, dua-dua tak sama. So dia pasti bukan vektor sama. Sebab magnitude pun tak sama, arah pun tak sama. Tapi bila cikgu tanya, cikgu nampak vektor ini pertentangan, cikgu tanya kamu, adakah itu vektor negatif? Sebab vektor negatif itu arah pertentangan. Tapi kamu jangan lupa untuk vektor negatif selain daripada arah dia pertentangan, dia punya syarat yang satu lagi ialah magnitude dia kena sama. So kalau sekarang ST dengan KH ini, dia mempunyai magnitude sama di mana KH kedua kali ganda KH baru ST. So kita tak boleh cakap dia vektor negatif lah. Okey. Kita tukar lagi ya. Okey, katakan cikgu bagi PQ. Lepas tu cikgu bagi RS. Sama dengan. Adakah ini vektor sama? Tak. Okay. Ini bukan vektor sama. Tak. Kenapa? Dia bukan vektor sama. Kenapa? Sebab masalah magnitude dia ke masalah arah dia? Magnitude. Magnitude dia macam mana? PQ dengan RS, siapa lebih besar? PQ. Kenapa awak tahu PQ lebih besar? Tak ada pun nilai. Nilai kalau cikgu tak tulis di sini maksudnya satu. So PQ dengan RS, magnitude ni mereka macam mana? Kalau RS 2 cm, katakan kalau RS 2 cm, PQ berapa? 2 cm. 2 cm. Kenapa kata magnitude dia berlainan? So magnitude dia sepatutnya sama kan? Arah dia macam mana? Arah dia sama. Arah dia sama. So adakah dia merupakan vektor sama? Ya. Ya, okey. Dia ialah vektor sama sebab magnitude dan arah dia sama. Okey? Kalau cikgu bubuh negatif di sini, Vektor negatif. Kalau cikgu bubuh negatif di sini, adakah magnitude dia masih sama? Tak. Sama. Okey. Orang yang tak itu tolong jawab. Kalau RS sekarang 2 cm, berapakah magnitude untuk PQ? Kamu kata tak sama kan? Dia jadi berapa? Negatif. Negatif pun. Magnitude tak ada negatif. Maksud saya, magnitude hanya nilai dia aja. Contohnya cikgu kata jarak rumah awak dengan sekolah. Jarak sekolah awak dengan rumah. Sebenarnya kalau kita tengok arah dia lah arah yang terbalik kan. Tapi bila kamu jawab, jawapan awak serupa kan? Nah, sebab magnitude tak ada arah dia. Okay, so kita tak ada bubuh negatif ya. Boleh? Boleh. Okay. So kalau bila cikgu bubuh, katakan ini ialah negatif, kita akan dapati magnitude dia masih sama. Kalau 2 cm, masih 2 cm. Arah dia? Pertentangan. Arah dia pertentangan. So, boleh tak cikgu cakap PQ dan RS ini ialah vektor yang sama? Tak boleh. Cikgu tak boleh kata mereka adalah vektor yang sama lah sebab arah dia pertentangan. Boleh tak cikgu kata mereka ialah vektor negatif? Boleh. Kali ini boleh. Sebab dia arah pertentangan, magnitude masih sama. Maka cikgu boleh kata dia ialah vektor negatif. Tadi yang atas ini, cikgu tidak boleh kata dia ialah vektor negatif sebab dia arah pertentangan tapi magnitude dia tak sama. So cikgu tak boleh sebut dia sebagai vektor negatif. Ini semua konsep ya, so kamu kena cuba faham dan ingatlah. Sebab dia tak ada pengiraan. Mana pergi? Okay. So itu maksudnya vektor negatif ya. Satu vektor adalah negatif jika mempunyai magnitude sama tapi arah dia pertentangan. Itu konsep dia.
Okey, dari segi penulisan dia kamu akan nampak orang tulis macam inilah. Okey. Okey. Hanya beza macam cikgu cakap di sinilah. Kalau cikgu tulis AB, BA, tak payah gambar raja pun saya akan tahu dia ialah vektor negatif. Tapi kalau cikgu tulis AB, cikgu tulis PQ, kecuali ada gambar raja di mana dalam gambar raja itu mungkin cikgu nampak. Okey, cikgu nampak 1/4 selari contoh. Ini AB, ini PQ. Dari segi gambar raja saya nampak mereka mempunyai magnitude sama tapi arah pertentangan. Baru cikgu berani kata dia ialah vektor negatif. Kalau tak ada gambar raja, maka tak beranilah cikgu cakap macam ini. Tapi kalau setakat bagi huruf dan huruf itu setakat susunan dia terbalik. Cikgu berani terus cakap aja dia ialah vektor negatif. Tak perlu ada gambar raja. Okey. Sekarang yang keempat iaitu vektor selari. Okey. So dua vektor kita akan kata dia adalah selari. Kalau satu vektor ialah hasil darab skala dengan vektor yang satu lagi. Okey, semalam kita belajar kan? Maksud saya contoh macam soalan 5 ni. Soalan 5. Okey. Vektor ini, vektor ini, vektor ini, vektor ini, mereka adalah vektor selari. Sebab kalau kamu tengok hubungan mereka ialah vektor darab dengan satu skala. Kamu boleh nampak jawapan kamu. Kamu cuba tengok jawapan tadi mana? Sekejap. Kamu tengok jawapan soalan 5 yang kamu buat, kan? Kalau kamu tengok garis yang cikgu lukis ini, kan selari semua. Okay? So, bila dua vektor itu kita kata dia adalah selari, dia syarat hanya itu saja. Dia merupakan vektor darab pemalar. Darab dengan pemalar ataupun darab dengan skala. Okey, dari segi gambar raja kamu nampaklah dia macam jalan raya selari. Okey, tapi arah tak kisah. Arah mungkin bukan tak kisah. Arah boleh arah yang sama. Contohnya kalau kamu tengok ini dengan ini, mereka mempunyai arah yang sama. Tapi boleh juga dalam keadaan mereka mempunyai arah yang bertentangan. Contohnya garis ini dengan garis ini. Kita masih panggil dua garis ini ialah garis selari. Walaupun arah dia bertentangan. So, dari segi penerangan, dari segi matematik lah, gunakan istilah matematik, cikgu terpaksa cakap dia ialah cikgu terpaksa kata itu penerangan dia lah. Dua vektor adalah selari jika satu vektor ialah hasil darab skala dengan vektor yang satu lagi. Kalau tulis dalam bentuk persamaan macam inilah. Kalau AB itu ada selari, maka vektor ini ialah hasil darab vektor yang satu lagi dengan satu skala. Itu maksudnya. Ayat yang panjang-panjang ini, kalau cikgu tulis dalam persamaan matematik, inilah maksudnya. Okey, sekarang saya ada vektor A, saya ada vektor B. Kalau vektor A dan B adalah vektor yang selari, maka cikgu boleh kata salah satu vektor bila darab dengan skala dia sama dengan vektor. So cikgu boleh tulis macam ini, cikgu pun boleh tulis macam ini KA. Dari segi gambar raja ialah kamu nampaklah dua benda ini. Dia macam jalan raya. Tapi jalan raya ini tak semestinya sama panjang. Sebab kalau kamu tengok di sini, dia tak wajibkan dia mesti sama panjang. Sebab nilai K ini boleh terdiri daripada apa-apa nombor. Kalau 2, itu sudah 2 kali ganda panjang dia. Kalau 3, 3 kali ganda panjang dia. Kalau setengah, itu separuh panjang saja. So, tidak ada orang wajibkan dua vektor yang selari itu mesti mempunyai magnitude yang sama. Tapi kita akan nampak kalau cikgu panjangkan dia macam jalan raya. Anak panah dia boleh merupakan dua-dua sama, boleh merupakan boleh merupakan satu ke atas, satu ke bawah.
Maksudnya arah dia boleh sama, sebab kita pernah belajar bila K positif maksudnya arah dia sama. Tapi boleh juga dalam arah yang bertentangan, iaitu waktu itu K itu negatif. Okay. Itu penerangan konsep dia. Dari segi penulisan dia, di sini ada dua kamu kena faham lah. Di mana kita sebenarnya dalam pengiraan kita banyak gunakan ini. Kita banyak gunakan ini. Yang bawah ini jarang sikit lah. Kita jarang sikit pakai dia. Kita lebih prefer pakai atas. Kalau vektor AB adalah selari dan kamu samakan mereka, maka kamu boleh bubuh saja satu K di tengah-tengah dia. K ini boleh terdiri daripada apa-apa nombor, apa-apa skala. Maksudnya apa-apa nilai lah. 2, 3, 2/4, negatif 1, negatif 2, semua boleh. Okay. Bahagian B, dia kata kalau A dan B ini tak selari. Bila A dan B tak selari dan dia juga bukan sifar, so bila mereka tak selari sampai bila pun mereka tak mungkin sama dengan. Tapi kalau kamu nak kata dia sama dengan, satu kemungkinan saja, iaitu waktu ini kosong, ini juga kosong. Maksud saya di sini. Kejap. Okay. Kalau sekarang cikgu ada dua vektor. Okay, ini vektor A. Dan cikgu ada lagi satu vektor. Kalau mereka adalah selari. Vektor B Kalau mereka adalah selari, cikgu boleh tulis A sama dengan KB. Dan K ini merupakan satu nilai lah. Nak tahu nilai itu berapa, kamu kena tahu ukuran dia lah. Katakan kalau kamu ukur, katakan saya ukur dengan pembaris. Ini 2 cm. Cikgu ukur ini sama dengan 6 cm. Maka cikgu tahu panjang dia B ialah 3 kali ganda daripada A. So cikgu akan tulis B sama dengan 3A. Ataupun cikgu tulis A sama dengan 1/3 daripada B. Itu jika A dan B itu selari. Tapi kalau sekarang cikgu bagi, mana pergi ni? Sekejap. Okay. Kalau cikgu bagi satu vektor A, lepas tu cikgu bagi satu vektor B, di mana dua vektor ini adalah tidak selari. Okay. Bila dua vektor ini adalah tidak selari, sampai bila pun cikgu sebenarnya tak mungkin tulis A sama dengan B. Tak kisah apa nombor cikgu bubuh di sini, tak mungkin. Hanya mungkin berlaku jika K ini ialah kosong. K ini kosong maksudnya apa? Vektor B kita sudah jadi satu titik. Vektor A kita pun jadi satu titik. So titik sama dengan titik. Titik sama dengan titik baru boleh jadi. Itu sebabnya dia kata jika vektor A dan vektor B merupakan dua vektor yang tak selari, tapi kamu nak juga kata mereka adalah sama, maka satu kemungkinan saja, iaitu ini penilai kosong, ini juga penilai kosong. Supaya dari segi gambar raja awak bukan nampak garis tapi awak nampak titik. Titik sama dengan titik. Itu maksudnya. So untuk daripada vektor selari ada dua benda kamu kena tahulah. Bila dia selari, kita boleh tulis macam ini. Bila dia tak selari, kalau nak juga tulis macam ini, satu kemungkinan saja, iaitu apakah nombor depan itu ialah kosong. Itu maksudnya. Okey. Itu konsep sampai untuk hari ini. Besok baru seronok sikit sebab nampak pengiraan. Okay. Hari ini memang tak seronok, semua konsep. Tapi tanpa konsep ini nanti aku tak boleh jawab soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan 6. Okey. So nak jawab soalan jenis ini, kamu kena lukiskan gambar raja dia. Supaya faham maksudnya. Diberi E ialah satu titik pada BD. So maksudnya kita ada satu garis BD, E di dalam, dengan keadaan dia bagi satu nisbah.
BE dengan ED, nisbah dia ialah 3:1. Okey, sekarang soalannya, kalau BE ialah 9Y, apakah ED kamu? Okey, soalan saya, ED dengan BE arah sama tak sama? Tak. BE, ED. Sama. Arah sama. So maksudnya nanti cikgu tak payah hubung negatif lah. Boleh? Okey, dari segi magnitude apa yang kamu tahu? Yang pertama 3 kali ganda. Yang pertama BE itu 3 kali ganda. So kamu fikirkanlah kalau BE itu 9Y, ED itu berapa? 3. 3. Boleh? Macam inilah. Itu yang kita akan buat dalam pengiraan kita yang seterusnya. Tapi pagi ini ialah penerangan yang paling asas ya. Okey. Soalan ini. Sekali lagi ini ada pada garis PD ya. So kita ada PD, kita ada E. Cikgu kata 2 BE sama dengan ED. Okey, sekali lagi cikgu kata BE ini 9Y. Cikgu tanya apakah ED? Okey, cara fikir masih sama. Arah dia macam mana? Sama ke tak sama? Tak. Sama. Sama. Arah dia sama. Jadi kita tak payah hubung negatif. Kali ini macam mana dengan jarak dia? 2 kali BE akan sama dengan ED. 9. 2 kali ganda. Katakan ini, okay, kita lupakan Y ni, kita tengok. Katakan ini 9 cm. Ini berapa? Supaya 2 kali BE akan sama dengan ED. 18. 18. Betul ke? 2 kali 9. Kamu kata ED kamu ialah 18. Betul tak? Betul. So, apakah jawapan untuk ini? 18. 18. Arah dia ialah sama dengan betul lah. Cikgu, Ha? bukan ED 1 kali ganda ke? ED Yang lagi besar. siapa lebih besar? BE lebih besar ke ED lebih besar? Kamu fikir semula? ED. 2 kali BE sama dengan ED. ED. ED lebih besar ke? Betul tak? ED lebih besar kan? Dia memang keliru kan? Darab 2 ke bahagi 2? Kamu kena fikir, kamu tanya balik sendiri, siapa lebih besar sebenarnya? Okey, soalan 7. Kamu cuba jawab. Kali ini cikgu bagi 1 2 cm, 1 6 cm. So kamu kaji baliklah magnitude dia macam mana, arah dia macam mana. Okey? So cikgu kata atas ini ialah Y. Kalau atas ini ialah Y, ini berapa? Boleh buat sendiri? 2 komponen kena fikir. Satu ialah arah dia. Kalau arah sama, tak payah hubung negatif. Kalau arah pertentangan, hubung negatif. Kalau arah langsung tak sama, contoh soalan ni cikgu tak tanya awak. Kalau cikgu tanya awak LM, cikgu tanya awak LM, cikgu pagi ini aja. Kamu sebenarnya tak boleh buat apa-apa. Sebab arah mereka tak sama, tak pertentangan. Arah mereka berlainan. So itu sebabnya cikgu tak boleh tanya awak LM, cikgu hanya boleh tanya awak MN ataupun NM. Tengok vektor ini bukan tengok anak panah ini. Sebab anak panah ini nak menunjukkan untuk trapezium ini, 2 sisi inilah yang selari. So hati-hati sikit ya. Okey, soalan 8. Cikgu kata vektor X dan Y tak selari, tapi cikgu nak samakan mereka. So apa yang kamu tahu? Dia tak selari, tapi cikgu kata mereka adalah sama. Benda itu tak mungkin berlaku kan, kecuali titik. Jadikan kosong. Kecuali dia ialah titik. Maksudnya ini ialah Kosong. Kosong. kosong.
Ini ialah kosong. Lepas tu boleh cari nilai M dan N. Kita ada 2M tolak 1 sama dengan kosong. N tolak 3 sama dengan kosong. Boleh tak buat untuk dapat nilai M dan N? Boleh. Boleh. Perlu buat serentak tak? Itu perlu buat persamaan serentak tak? Kita selesai secara perasingan mencukupi. Selesai berasingan. Tak payah buat persamaan serentak. Kita selesaikan ini, boleh dapat M. Selesaikan ini, boleh dapat N. Sebab kalau kamu tengok persamaan ini, satu benda tak tahu saja. Tengok persamaan ini pun satu benda tak tahu saja. So, tak payah buat persamaan serentak. Okay. Soalan B, cerita yang sama jugalah. Kita akan kata, dia tak selari, tapi kita nak kata dia sama. So, satu kemungkinan saja, iaitu ini sama dengan kosong, ini sama dengan kosong. Lepas tu nak selesai boleh? Kali ini perlu buat persamaan serentak tak? Perlu. Kali ini perlu. Sebab kamu tengok persamaan pertama ada M, ada N. Persamaan kedua juga ada M dan N. So, soalan B ni perlu buat persamaan serentak lah. Okay, soalan C fikir sendiri ya. Boleh? Cikgu punya sama dengan kosong di sini. Macam kita nak buat. Siapa boleh buat? Siapa boleh buat? Sama je kan? Macam mana? M tambah N M tambah Yang 2 ini? tolak 1 sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Persamaan serentak. Okay. Tapi sepatutnya sebelum ini awak kena move ini. Kejap. Move ini ke sini dulu . Lepas tu, tapi sebab dia sama dengan kosong, so awak tak nampak efek dia lah. Nanti ini juga sama dengan kosong. Okay. Boleh lah? Boleh. Okay, soalan 9. Cikgu kata AB dan CD. AB ialah 5Y, CD ialah 10Y. Cikgu tanya awak, adakah AB dan CD itu selari? Ya. Macam mana nak buktikan? Kira lah. Okay? Macam nak kira? Okay, macam nak kira? Apa yang nak kira? Soalan. Apa yang nak kira ni? AB sama dengan 2 CD. Okay. Kalau kamu mampu tulis AB sama dengan sesuatu nombor CD, maka kamu boleh buktikan dia selari. So contohnya ada orang di antara kamu, tak payah cikgu terus nampak dia 2. Cikgu nampak tahu sebab satu 5Y, satu 10Y. Nanti 2 CD ke? AB sama dengan 2 CD ke 2 AB sama dengan CD? 2 AB. Mana tu? Siapa sama dengan 2? Jangan salah tulis. AB. 1, 2. 1. 1 betul, ini salah. Okay. Ini untuk siapa? Tengok tahu. So hanya setakat tulis persamaan, lepas tu awak boleh kata dia selari. Untuk siapa yang tak nampak, cikgu tak tahu pun macam mana kawan nampak, saya tak nampak pun. Okay, macam mana kita nak buat? Ayo. Ayah. Macam mana kita nak buat? So untuk siapa yang bukan tengok tahu punya, apa yang kamu buat? Sebab kita nak buktikan. Kita nak buktikan AB sama dengan sesuatu CD.
Kejap. Okay, CD. Okay, mungkin kamu kata, cikgu macam mana nak buat keputusan? AB sama dengan sesuatu CD ke CD sama dengan sesuatu AB? Sebenarnya tak kisah tak kisah. Tapi sebab tadi kawan kamu nampak dua itu, cikgu terpaksa terima ini. Ya. Cikgu terpaksa terima ini, yang belakang ini. Tapi kalau kamu jenis yang cikgu saya tak nampak pun, mana datang dua itu, maka sebenarnya tak kisah. Kamu nak tulis AB sama dengan KCD pun boleh. Kamu nak tulis CD sama dengan KAB pun boleh. Lepas tu kamu buat macam ini. Ini kamu buat macam ini ya. AB sama dengan KCD. Okay. Kita tak tahu nilai ni. Kawan kamu nampak terus itu dia nampak sebelah sini punya. Kawan kamu terus nampak ini ialah 2. Kalau kamu kata cikgu saya tak nampak, maka apa yang awak buat? Bila kita nak buktikan dia selari, kita perlu tulis dia dalam keadaan AB sama dengan KCD. So lepas tu kita masukkan AB ialah 5Y. K saya tak tahu sebab tak nampak. CD ialah 10Y. So kita dapat sini 10KY. So kita sudah belajar kalau dia ialah vektor selari, ini dengan ini sepatutnya sama. So kita akan buat 5 sama dengan 10K. So apa jawapan untuk K? Jawapan terakhir? 2. Bukan 2, berapa? Kalau tak boleh pindah ke kiri, buat ini pula. 10K sama dengan 5. K berapa? K berapa? 1/5. 1/2. Berapa? 1/2. 1/2. So, untuk orang yang tak boleh terus nampak hubungan tu, maka kamu terpaksa buat kerja-kerja ini, lepas tu kamu tulislah 1/2. So, kalau tadi kamu tulis ini, kamu pun berjaya tunjukkan. Okey, kalau tadi siapa mula dengan CD punya pun tak apa. Boleh juga. Tapi kalau siapa mula dengan ini punya, nanti jawapan itu K itu ialah 2. Cikgu boleh tunjukkan CD ialah 10Y, K 5Y. So ini ialah 5KY. So ini mesti sama dengan ini. 10 sama dengan 5K. 5K sama dengan 10. So K sama dengan 2. So kamu tunjukkan sebelah kiri ini punya pun boleh, sebelah kanan ini punya pun boleh. Either one, tak payah tunjuk kedua-dua salah satu. Lepas tu awak boleh katalah ditunjukkan selari. Okay cikgu harap kamu tak snack itu. Balik cuba buat, balik pula. Habis kelas cuba buat semula. Okay, soalan 10. Soalan 10 kata AB ialah 6Y, AC ialah 8Y. Tunjukkan bahawa ABC adalah segaris. Okey, semasa kamu belajar geometri koordinat pun pernah belajar segaris. Apa bezanya selari dengan segaris? Segaris satu baris tu. Good. Satu garis. Okey, kita cuba ulang kaji sikit geometri koordinat. Bila dalam tajuk geometri koordinat, kita nak buktikan dia ialah selari, macam mana kita buktikan? 2 garis. Kita ada, maksud saya, katakan cikgu bagi Y sama dengan 5S tolak 1. 5S tolak Y tambah 4 sama dengan 0. Cikgu nak kamu buktikan, bukan macam ini. Dia kena ada. Boleh lah. Kalau cikgu bagi macam ini, cikgu nak kamu buktikan 2 garis ini adalah selari. Macam mana kamu buktikan? Dalam tajuk geometri koordinat. Cari nilai Y.
ke? Tarik Asli tu. Tak, saya nak buktikan dia adalah selari. Kalau saya buat Cerdas. persamaan serentak, saya tengah cari titik persilangan. Okey, apa dia? Kerunan. Kecerunan. Di mana saya akan cari apakah kecerunan ini? Apakah kecerunan ini? Dan kalau dia ialah selari, apa yang saya harap? Kecerunan sama. Kecerunan sama. So, saya akan cari kecerunan untuk kedua-dua garis. Bila mereka mempunyai kecerunan yang sama, cikgu kata dia ialah selari. Okey. Bila cikgu bagi titik 1, 4, B contohnya 2, 5, C 3, 6. Cikgu nak suruh kamu buktikan 3 titik ini adalah segaris. Macam mana kamu buat? Sambung kan? Ya, macam mana kamu nak buktikan 3 titik ini adalah segaris? Yalah, satu cara ialah saya ambil kertas keras, saya plot titik, lepas tu saya ikut sambung. Tengok boleh jadi segaris atau tidak. Tapi kalau pengiraan, macam mana saya nak buktikan dia? Kecerunan tak sama. Kalau segaris, kecerunan tak sama. Sama. Sama juga kan? Guna Kalau formula kecerunan. kesara kita ambil 2 ini, kita cari kecerunan, kita ambil 2 ini kecerunan. Bila mereka adalah sama, kita kata dialah segaris. Okay? Dalam matematik, konsep segaris tumpang konsep selari. Tapi dia ada extra, plus. Faham tak? Sifat yang dipunyai oleh 2 garis selari juga dipunyai oleh yang segaris punya. Contohnya tadilah kita kata, okay, 2 garis ini adalah selari sebab kecerunan dia sama. Sifat ini juga dipunyai untuk segaris. Dia adalah segaris kalau kecerunan dia sama. Tapi macam mana nak bezakan kali ini ialah selari ke segaris? Pelajar form 4, kamu baru belajar benda ini. Selari dengan segaris, okay, dua-dua mempunyai kecerunan yang sama. Tapi apa yang dipunyai oleh segaris tapi selari tak ada punya? Kejap. Halo? Anh Catherine. Hello， 听到吗？ Hello， 听到？ Okay, tak apalah nanti. Okay, balik ke sini. So apa yang dipunyai oleh segaris tapi tidak dipunyai oleh selari? Titik tu adalah satu garis yang sama. Titik macam mana? Okay, bila cikgu kata, okay, kecerunan AB sama dengan kecerunan CD. Kecerunan AB sama dengan kecerunan AC. Yang mana satu ialah segaris, yang mana satu ialah selari? ABC segaris. Yang kedua tu ialah Segaris. segaris. Yang pertama ini Selari. Selari. apa yang bezakan? Kenapa kamu tahu atas itu selari, bawah itu segaris? Permulaannya. Titik mula. Sebab titik mula dia. Aduhai. Titik mula dia. Ini A, ini C. Ini A, ini A. Mesti titik mula ke? Kalau sini CA, masih boleh dah saya kata segaris? Boleh. Boleh. So, bukan titik mula dia. Titik yang ada satu. Kedua tu. Titik kedua itu.
Okay? Dia mesti ada satu titik dipunyai oleh kedua-dua. Kita panggil dia sebagai titik sepunya. Boleh ya? So, kalau sekarang dua itu kita tengok keserunan dia adalah sama. Jika antara ini, okay, contohnya ini AB, ini CD, dia tak ada titik sepunya. Maksudnya satu titik yang dipunyai oleh kedua-dua keserunan. Maka kita hanya akan kata dia ialah selari. Kita tak kata dia segaris. Tapi kalau sekarang kamu nampak ada titik yang sama. Contohnya titik A. Okay? Dia tak semestinya titik permulaan. Tapi kedua-dua keserunan melibatkan titik yang sama. Kita kata kedua-dua keserunan mempunyai titik sepunya. Maka kita kata dia ialah segaris. Okey ya? Boleh ya? Okey. So keadaan yang sama juga bila masuk tajuk vektor. Okey. Cikgu akan kata okey, contohnya tadi ya, cikgu kata AB dan CD ini adalah selari. Adalah selari kalau saya boleh tulis macam ini. So, bila antara 4 huruf ini, okey? A, B, apa-apalah, katakan setengah CD. Kalau cikgu setakat tulis ini, cikgu hanya boleh buktikan dia ialah selari, dia bukan segaris. Sebab tidak ada huruf yang sama. Kalau sekarang cikgu boleh buat AB sama dengan setengah AC. Di mana kamu nampak kedua-dua ini ada titik sepunya A. Maka selain daripada cikgu cakap vektor AB selari dengan vektor AC, sebenarnya cikgu boleh kata pun ABC itu adalah segaris sebab dia ada titik sepunya. Boleh? Kalau vektor selari, janji boleh tulis macam ini saja. Dia tak kisah ada tak huruf sama ataupun huruf berbeza. Okey saja. Kita sudah bukti dia selari. Kalau nak buktikan dia segaris, dia mesti ada huruf yang sama. Mesti ada titik sepunya. Okay? So, bila sampai di sini, cikgu nak suruh kamu tunjukkan bahawa ABC ini adalah segaris. So, bila ABC segaris, berapa vektor boleh saya bentukkan kalau ada 3 titik di sini? Saya boleh bentukkan vektor AB. Saya boleh bentukkan vektor BC. Ada lagi? BC. BC sudah tulis. Ada lagi? AC. AC. Okay. Sebenarnya ada lagi BA tapi biasanya kita tak gunakan ini sebab ini ialah vektor negatif saja. So kita ambil sepasang aja Okay. So sekarang kamu kena pilih mana-mana dua, kamu tulis dia jadi satu vektor sama dengan K satu vektor. Syaratnya mesti ada titik sepunya. So kamu nak pilih titik mana? AC. Okay, AC dengan AB. AB. Sebenarnya awak pilih mana satu pun boleh pun. Betul tak? Kalau kamu pilih dua ini, B lah bersama. Kalau kamu pilih ini dengan ini, A yang sama. Kalau kamu pilih ini dengan ini, C pula titik sepunya dia. Tapi kenapa kali ini kita pilih AC dan AB sebab ini yang diberi. Mana? Kalau kamu pilih BC, question mark. Apa vektor tu? Saya tak tahu. Ya? Okay. So nanti kamu masukkanlah ya. AC ialah 8Y. AB ialah 6Y. Kamu selesaikan sehingga kamu dapat nilai K. Lepas tu kamu tulis semula macam inilah. Tulis semula macam benda-benda macam ini. Benda-benda macam ini. Lepas tu kamu kata segaris. Sebab soalan ini minta kamu tunjukkan. Okay ya? So, nanti latihan untuk hari ini ialah soalan 6 sampai 10 untuk latihan 8.1. Ya. Okay.
6.10. Sebenarnya untuk hari ini punya pun dia banyak kepada konsep tau. So kamu akan rasa kenapa nak buat kerja-kerja ni? Dia lebih kepada soalan konsep untuk standby kamu nak jawab soalan seterusnya. Boleh. So lesson hari ini sampai sini saja. Ada apa lagi nak tanya? Orang yang baru masuk jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama baru keluar. Okey, sebab tu nak ambil kehadiran. So kalau tak ada apa kamu boleh keluarlah. Kalau ada apa boleh tanya lagi. Hari ini tetap ada. Okay, bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Okay, bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Okay, bye. Boleh ada soalan terus tanya, tak payah tunggu orang lain keluar. Yang tak ada boleh terus keluar. Jangan lupa tulis nama sebelum keluar. Intan nak tanya apa ke? You on mic? Tak ada.